Salam sejahtera dan salam satu Malaysia kami ucapkan kepada Puan Mitan Kamalina dan rakan-rakan sekalian. Pada hari ini saya, Freddy Tay dan ahli kumpulan saya, Jackie Nadia, Muhammad Nur Syahiran, Fakrul Nizam dan Janet James. Kami dari kumpulan 10 akan membentangkan tajuk pembentangan kami iaitu hak asasi kanak-kanak. Pakaian dikategorikan sebagai kanak-kanak. Mengikut Akta Perlindungan Kanak-kanak 1991, individu yang berusia kurang daripada 18 tahun dikategorikan sebagai kanak-kanak. Hak didefinisi sebagai perkara yang perlu ada untuk semua orang, termasuk kanak-kanak, untuk kesejahteraan hidup mereka. Sebab Konvensyen Hak Kanak-kanak ditubuhkan, banyak negara tiada struktur perundangan bagi kanak-kanak. Perkembangan sihat kanak-kanak amat penting. Yang ketiga, kanak-kanak lemah berbanding orang dewasa. Yang keempat, kanak-kanak tidak berhak mengundi dan tidak mempunyai pengaruh politik dan ekonomi. Antara hak kanak-kanak adalah hak untuk mendapatkan keperluan asas seperti makanan dan tempat tinggal. Yang kedua, hak untuk mendapatkan pendidikan seperti persekolahan. Yang ketiga, hak mendapat penjagaan kesehatan yang sempurna. Contohnya, mendapat perawatan ketika sakit. Yang terakhir, hak untuk membolehkan penyertaan seperti pergaulan sosial. Isu hak kanak-kanak yang sering berlaku di Malaysia seperti isu penderaan kanak-kanak, isu kanak-kanak kurang pendidikan dan isu gangguan seksual terhadap kanak-kanak. Prinsip perlindungan kanak-kanak selaras dengan Konvensyen mengenai Hak Kanak-kanak CRC dan Akta Kanak-kanak 2001. Dasar pelindungan kanak-kanak bertujuan untuk memastikan setiap kanak-kanak mendapat perlindungan daripada pengabaian, penderaan, keganasan dan eksploitasi. Jenayah seksual kanak-kanak terus meningkat dari tahun ke tahun. Peratusan kanak-kanak perempuan mangsa penderaan seksual adalah lebih tinggi. Punca isu-isu ini berlaku datang daripada penjaganya ataupun ibu bapaknya, contohnya ibu bapa yang mempunyai masalah mental ataupun datang dari keluarga yang miskin. Manakala kesannya pula akan menyebabkan kanak-kanak tersebut mungkin akan terlibat dalam mana-mana kes jenayah berat. Selain itu, mereka juga akan mempunyai masalah mental kerana trauma dengan kisah silam mereka yang sering didera atau sering diabaikan. Cadangan atau langkah-langkah untuk mempertahankan hak kanak-kanak di Malaysia adalah pertama sekali kita haruslah meningkatkan kesedaran dan komitmen berbagai pihak terhadap usaha melindungi kanak-kanak sebagai tanggungjawab bersama. Selain itu, mewujudkan persekitaran yang selamat dan mesra kanak-kanak. Akhir sekali, melindungi setiap kanak-kanak daripada sebarang bentuk pengabaian, penderaan, keganasan dan eksploitasi. Kita saksikan sedikit rakaman berkenaan hak asasi kanak-kanak. Sekarang adalah bulan Disember dah dan ramai ibu bapa yang ada anak yang belum dapat dokumen sah kewarganegaraan Malaysia menghadapi masalah sejak bulan Oktober untuk daftar masuk sekolah. Dan saya pun terima banyak aduan tentang isu ini. Sebenarnya di bawah Kerajaan Pakatan Harapan, isu ini telah diselesaikan dengan cara yang lebih ringkas bagi ibu bapa daftar kanak-kanak mereka masuk sekolah. Tetapi tahun ini untuk kemasukan sekolah rendah bagi tahun depan, isu yang sama di bawah zaman Barisan Nasional ulangi lagi, iaitu
ramai kanak-kanak tiada dokumen sah tidak dapat dimasukkan ke sekolah rendah kita. Dan jadi dalam sidang parlimen kali ini, saya kemukakan satu soalan kepada Kementerian Pendidikan dan saya memperolehi satu jawapan bertulis dari Menteri Pendidikan pada 25 hari bulan November. Dan jawapan itu jelas mengatakan bahawa kanak-kanak bukan warga negara dan kanak-kanak yang belum ditentukan kewarganegaraannya serta tidak memenuhi syarat kemasukan ke sekolah seperti yang diperuntukkan dalam peraturan ini tidak diterima untuk bersekolah di sekolah di bawah pentadbiran KPM. Ini adalah jawapan diberi kepada saya oleh Kementerian Pendidikan. Sampai di sinilah sesi pembentangan daripada kumpulan kami. Ini kami ingin mengucapkan sekian terima kasih.